Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Telah kecek di kalangan manusia yang bodoh, bapalah ditukar ke kiblat ni. Asalnya maya kita ni menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab ginilah Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha, Allah bagi petunjuk pada siapa yang Allah kendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati Ustaz Wan Azhar selaku yang dipertua PAS kawasan dan juga seluruh ahli kuasa, penggerak, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Tamunya marilah sama-sama kita aturkan ucapan syukur pada Allah. Kita sebut semua di bibir kita, sebut Alhamdulillah, di atas nikmat di mana Allah beri panjangnya umur kita ni. Syukurnya kerana Allah mustajab ke doa kita. Doa yang kita doa pada tahun yang lepas, supaya Allah beri lagi peluang pada kita untuk kita masuk dalam bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini. Tahun lepas kita doa, ya Allah, memberilah peluang pada aku untuk aku masuk lagi dalam bulan Ramadan pada tahun yang akan datang nanti, ya Allah. Hari ini Allah mustajab doa kita. Allah kenalkan lagi doa kita dan kita panjang umur. Siapa kau masa lala ni, Allah beri lagi peluang untuk kita. Mudah-mudahan kita, bila kita sapa masa ni, kita juga sapa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, bulan Ramadan ni tak berapa lama dah. Kalau kita nak masuk ni, kira-kira lebih kurang seminggu, 2 minggu lagi kita masuklah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tahu bahawa kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita boleh tengok lagu mana sukanya Rasulullah masa gini. Tak ada lah masa cerianya wajah Rasulullah. Kerana apa dia? Kerana nak menyambut Ramadan, nak masuk bulan Ramadan ni, Rasulullah sejak daripada bulan Rejab lagi, Rasulullah duk baca doa dan Rasulullah duk ulang semua doa, minta dengan Allah. Bila masuk dalam bulan Rejab, Rasulullah baca doa, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Doa ni Rasulullah duk ulang semua. Allahumma barik li bi syahri Rejab, ya Allah, tolong berkatlah dalam hidup aku dengan bulan Rejab ini. Wa barik li bi syahri Sya'ban, ya Allah, tolong berkatkanlah aku dengan bulan Sya'ban.
Bulan hak kita ada lala ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai lagi. Wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, tolong panjanglah umur aku ni biar dah aku masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni ya Allah, pilihlah aku mati setelah mana aku berjaya masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Ni doa yang dibaca oleh Rasulullah lah. Kalau doa kita sebut, ya Allah, biar dia raya lah ya Allah. Raya tu kita serah paling utama ni. Kita nampak raya besar, kita tak nampak ya bulan Ramadan yang besar. Boleh jadi kita akan tanya, apa ya Rasulullah baca doa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja dalam bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan, Rasulullah baca doa. Kalau kita perhati sikit lagi, kita tak jumpa dalam bulan-bulan lain Rasulullah baca doa. Baca doa pula Rasulullah gabung 3 bulan. 3 bulan ni Rasulullah gabung lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca 3 bulan ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa biar ada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain Rasulullah masuk juga, tapi tak ada doa khusus Rasulullah baca. Kalau kita perhati bulan Zulhijjah, Rasulullah masuk juga, tapi Rasulullah tak baca doa nak masuk dalam bulan Zulhijjah. Rasulullah masuk juga dalam bulan Rabiul Awal, tapi tak ada doa khusus yang Rasulullah baca untuk masuk bulan Rabiul Awal. Padahal bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa ya, bila masuk saja dalam bulan Rejab, bulan Syaban, Rasulullah doa untuk biar masuk dalam bulan Ramadan. Alim ulama ditanya, apa ya sungguh sangat Rasulullah nak pada bulan Ramadan? Ulama-ulama jawab, bulan Ramadan ini satu cara Allah nak tunjuk saya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak tunjuk saya pada kita. Allah wi hadiah bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya lagu mana Allah sayap dengan Allah wi pada kita bulan Ramadan. Hak kita nak sambut esok lusa ni, tak lama lagi dalam hidup kita ni bulan Ramadan ni. Kita tanya lagu mana Allah nak tunjuk saya dengan Allah wi bulan Ramadan pada kita. Ulama jawab lagi, katanya alim ulama, dia kata sebenarnya bulan Ramadan ni bulan dia tidak dikenali sebelum hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari Nabi Muhammad, bulan Ramadan ni bulan tak sahur dipanggil. Bulan yang tidak dikenali. Bulan yang dikenali dalam bulan dan di kalangan umat Muhammad ni, di kalangan umat sebelum daripada ni ada 4 bulan je bulan sahur. 4 bulan ni dia disebut dalam Quran. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut, semenjak Allah buat langit bumi ni, atas muka bumi ni, Allah buat pada manusia ni untuk lalu sepanjang hidup dia 12 bulan. 12 bulan ni, daripada 12 bulan untuk genapkan setahun. Kita nak kira umur kita ni setahun ni, kita lalu 12 bulan katanya Allah. Daripada 12 bulan ni, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan haram ni bulan Rejab. Bulan hak kita lepas dah sebelum daripada ni. Yang kedua bulan Zulkaidah. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat bulan Muharram. 4 bulan dia panggil demikian. Bulan ni bulan sahur sebelum hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan orang Arab, dia bila masuk saja dalam 4 bulan ni, hak tengah judi berhenti judi. Hak tengah-tengah minum arak berhenti minum arak. Hak tengah perang berhenti perang. Kerana nak hormatnya terhadap 4 bulan. Dalam 4 bulan ni tak ada bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan mula dikenali, mula Allah anjulkan balik, Allah naikkan balik bulan Ramadan ini. Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mari Nabi Muhammad, Allah lonjak ke bulan Ramadan. Supaya manusia ni mula rasa besar terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan hak kita nak sambut sehari 2 lagi ni.
Kita tanya, apa ya Allah nak uwi pada kita ni bulan Ramadan? Apa ya Allah tonjol ke bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama jawab balik, kerana memandangkan masa kita hidup tidak sepanjang masa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu semua Allah uwi panjang-panjang belakang mereka hidup. Para hadirin sekalian baca dalam kitab Nabi Nuh alaihissalam, umur dia sepanjang lebih kurang 950 tahun. Panjangnya hidup. Bila panjangnya hidup, banyaklah pahala yang mereka buat. Sebab lama dia membuat amal ibadah. Lama buat amal ibadah, ia menyebabkan banyak pahala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kalau kita baca dalam kitab hak lain lagi, Nabi Adam alaihissalam sampai 1000 tahun lebih. Umur Nabi Adam. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun semua masa dia mau hidup. Acu kita baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar. Ia dikarya oleh Syekh Abdullah Haddad. Dia sebut Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mula akhir balik pada umur dia 120 tahun. 120 tahun baru mula akhir balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nesar dah tak kena. Nabi-nabi dahulu semua panjang-panjang masa dia mau hidup. Bila panjang masa dia mau hidup, tentu banyak pahala dia mau buat. Ni kaedah dia panggil demikian. Manakala kita pula umur kita ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur kita ni Rasulullah kata, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama kau kita hidup. Mata ya. Gak amalan gapo hak kita ada, hak kita boleh minta dengan syurga Allah. Dalam hidup kita ni, hidup dalam keadaan 60 tahun, 70 tahun, gapo amalan hak kita seru kita ada, hak kita rasa tak malu nak minta syurga Firdaus Allah. Syurga Firdaus Allah ni mahal kan? Jauh lebih mahal daripada segala benda atas dunia ni sendiri. Kita tak seru malu kau kita ada RM60, RM70, kita nak masuk dalam hotel 5 bintang. Tu semalam pun kita tak boleh dah. Kita seru semalam pun kita tak cukup dah. Tak padat dah kita untuk kita nak masuk dalam hotel 5 bintang. Ni kan nak masuk dalam syurga Allah. Nak masuk syurga Allah. Ya Rasulullah kata syurga ni mala ainun ra'at, mata tak pernah ngelih, tak pernah tengok comel genemo dalam syurga Allah. Wala uzunun sami'at, telinga ni tak pernah dengar Allah sedaknya suara dalam syurga Allah. Wala khatar ala qalbil bashar, Rasulullah kata hati manusia ni tak pernah terdetik, tak mari terlintas dalam hati kita comel ni dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dalam hidup. Dalam keadaan gitu kita ni hidup 60 tahun, 70 tahun. Nak masuk dalam syurga Firdaus tersebut, rasa tak padai pada diri kita. Tak padai untuk kita nak masuk dalam syurga Firdaus Allah. Ambillah umur kita 70 tahun. 70 tahun lah katakanlah ayah-ayah, ibu-ibu. Kita ni panjang umur, siapa umur 70 tahun. 70 tahun ni gapo amalan hak kita ada, hak kita boleh minta dari syurga Firdaus Allah. 70 tahun lah umur kita hidup. Kita kena tolak 15 tahun terawal. 15 tahun belum kita akhir balik, kena tolak dah dalam hidup kita. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak pula masa kita makan, masa kita jalan, masa kita buat, masa kita tidur malam. Cukuplah. Ambil kira tidur malam. Alim ulama suruh kita kira. Acu kira. Umur 70 tahun kita tidur tiap-tiap malam. Di antara 6 jam hingga 8 jam tiap-tiap malam. Acu kira umur 70 tahun. Berapa lama kita sedia tidur? Ulama jawab, kata lebih kurang 22 tahun kita sedia tidur. Tu tidur malam baru tak campur lagi dengan tidur tengah mengajar. Kalau campur kita tidur tengah mengajar, capur tidur waktu mana khutbah Jumaat, tidur masa kita tidur ni, habis masa gitu je dalam hidup kita. Allah dia nak tunjuk saya pada umat Muhammad, Allah wih pada kita bulan Ramadan.
Lagu mana Allah wi bulan Ramadan? Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ni benda yang paling besar yang kita kena faham. Masuk jam bulan Ramadan, cari semalam ni. Allah sengaja tusuk, Allah sengaja sembunyikan. Malam Al-Qadr ni katanya Allah, aku jadikan start daripada 1 Ramadan, rapat 30 Ramadan, mencari untuk dapatkan malam ni. Kerana apa dia? Malam ni khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan hak lain. Lebih baik. Maknanya kalau malam tu membuat amal ibadah, membaca Quran, katakanlah malam tu membaca Quran sama dengan 83 tahun sudah baca Al-Quran kan dalam hidup kita. 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Buatnya dalam hidup kita ni kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Sepanjang kita hidup, start daripada umur setahun, rapat ke umur 70 tahun, 10 kali je kita dapat malam Al-Qadr. Maknanya umur kita 830 tahun. Kalaulah Allah wi dalam hidup kita 20 kali je, 20 kali je dalam hidup kita ni malam Al-Qadr, maknanya kita dapat lebih kurang 1960 tahun lebih dalam keadaan kita ibadah pada Allah. Tu pun kalau kita ibadah lah, katakanlah malam tu kita baca Quran, 83 tahun kita baca Quran. Katakanlah malam tu kita bangun tahajud malam, 83 tahun kita bangun tahajud malam. Malam tu kebetulan kitanya waktu pak, 83 tahun waktu pak dia panggil. Malam tu kita buat apa dia? Malam-malam Al-Qadr dipanggil. Malam ni kita mula nampak lalu dalam hidup kita. Masuk bulan Rejab, bulan Syaban, aku kena aku kena boleh malam Al-Qadr. Ni cara Rasulullah ajar pada kita. Sebab itulah Rasulullah bila masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah ajar lalu. Masuk bulan Rejab, mikir lagu mana nak boleh malam Al-Qadr, macam mana mu nak dapat malam Al-Qadr. Kerana besar malam tu kita minta ampun pada Allah, banyak mana ya Allah jadikan pengampunan dalam hidup kita. Besar nilai yang Allah jadi dalam hidup kita ni sendiri. Allah bila dia nak masukkan kita dalam bulan Ramadan, Allah beri dulu 2 bulan bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Allah siapkan pada kita bulan Rejab, Allah siapkan pada kita bulan Syaban. 2 bulan ni dia panggil bulan bersiap untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Bapa kita kena bersiap ke nak masuk dalam bulan Ramadan? Ulama jawab, ya, kena bersiap. Kalau kita tak bersiap, kita akan terkejut masuk dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah baca Quran, tiba-tiba masuk lalu dalam bulan Ramadan, kejut dia. Kejut dia. Bila masuk bulan Ramadan, orang baca Quran banyak je. Dia tak biasa baca Quran. Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban, yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dulu dalam bulan Rejab, bulan Syaban, supaya masuk bulan Ramadan tak terkejut dengan baca ayat panjang-panjang dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah derma, tolong belajar derma dalam bulan Rejab, bulan Syaban. Kerana masuk bulan Ramadan, banyak lajuk derma yang diperlukan, yang diajar pada diri kita demikian, supaya kita tak terkejut. Masuk bulan Ramadan, kita tak terkejut. Ulama sebut, orang yang tak pernah mari ke masjid ke sorang, tolong mari ke masjid dan sorang dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dengan sorang tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula dia ni. Hamba sorang masjid kampung kita ni pun sama juga. Masuk jam mula Ramadan tu kan, pakat penuh, pakat mari masjid. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Bilal, Tok Siok, Tok Mudin je hak ada. Hak lain ghaibul ghuyub belakang. Apa yang jadi gitu? Hilang kejutan dia panggil. Islam dia bukan nak gitu. Islam dia nak supaya kita bersiap. Bersiap untuk masuk dalam bulan Ramadan ni, muncadah lalu. Setiap di kalangan kitanya, supaya kita buat latihan dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, biar masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersemangat untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Alim ulama sebut lagi, sebenarnya alim ulama ada, kalau boleh faham itu satu nikmat, katanya alim ulama. Tapi sebenarnya hak besar lagi,
Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan supaya mu tak terkejut dipanggil menghadap depan Allah seorang-seorang nanti. Jangan ada di kalangan kita orang cetih ni, di kalangan kita ni, bila masuk dalam kubur pakak kejut berlaku. Kejut masuk dalam kubur. Hak ni hak besar. Ya Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Kerana ramai dah orang yang masuk dalam kubur ni pakak kejut. Kita je tak perasan. Kita je tak perasan hak mati tu pakak kejut berlaku. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur, masing-masing sebut berlaku. Dia kata mati tu terkejut sungguh. Kejut berlaku. Sebab Quran sebut. Dalam Quran sebut, orang masuk dalam kubur ni kebanyakan hak masuk dalam kubur tu daripada 100 orang, 99 orang tu mesti terkejut. Tak payah tanya dia lah. Kita ni sendiri kadang-kadang terkejut bunyi suara, bunyi sayang-sayang kita mati. Kita terkejut kadang-kadang kita tengok pelakon-pelakon kan, tengah-tengah pelakon mati. Muda-muda lagi. Minggu lepas ada seorang doktor, umur 23 tahun. Doktor tak ada penyakit, orang doktor lelaki. Dalam keadaan tak ada penyakit. Molek-molek. Esok nak akad nikah. Malam tu mari malaikat mang. Mati dia sebelum akad nikah. Molek-molek nak akad nikah. Nak akad nikah tu esok dah tu. Malam tu mati menghadap depan Allah. Kita terkejut. Allah mati, kita sebut. Dia doktor lagi. Sakit pun tak ada. Kemudian jaga pula jogging tiap-tiap hari. Nak sebutnya molek-molek. Kita terkejut mati, kita sebut. Memang kesayang kita ni, kita terkejut bila dia mati. Bila dia mati tu kita terkejut. Allah mati. Kita terkejut. Hak mati tu lagi terkejut. Allah mati aku. Allah, dia tak sewi dah kita terkejut. Allah tak sewi dalam hidup kita ni. Orang jetih ni jangan seorang pun mati dalam keadaan terkejut. Jangan. Maksudnya, dia tu menghadap depan Allah tu, masuk dalam kubur tu, terkejut dia. Dalam Quran dia cerita bila kita terkejut. Dalam hidup kita ni. Bila kita terkejut. Pada di kita ni, kita ni terkejut. Tengok-tengok kematian kita. Kali yang pertama kita terkejut dalam hidup kita, bila hijab mata kita mula diselok naik. Hijab mata kita ni, dia akak naik tegak, nampak lalu malaikat turun. Kita tengah dreba molek-molek, malaikat duduk cacat, duduk atas steering kereta kita. Kita tengah jalan molek-molek, tiba-tiba malaikat cacat depan muka kita. Ramai mana hok bila dia tengok malaikat duduk cacat depan dia, dia tengah tidur molek-molek ni. Tidur molek-molek, malaikat geruk. Bangun tu kita terkejut, tengok malaikat duduk cacat dah atas muka kita. Depan muka kita. Bila duduk cacat tersebut, dia sebut lalu pada malaikat. Tengok malaikat tu, Allah rakam setiap mulut-mulut orang yang mati, baru lepas mati ni, kebanyakan mulut dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tak bagi royak ke Allah, tangguh mata jangan pergi mati lagi aku malaikat. Minta ni dengan malaikat, tolong malaikat, royak ke Tuhan, aku tak usah mati lagi malaikat. Aku tak usah mati lagi. Bapa tak usah mati. Aku nak buat amalan. Nak buat amalan apa? Fa as-saddaqa. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akun minas salihin. Aku nak wi belaka. Hak gapo aku ada ni, aku nak wi belaka malaikat tak usah dah. Kemudian wa akun minas salihin. Lah ni juga aku nak jadi hamba Allah ya salih. Malaikat jawab lalu, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, dah terlambat bro, katanya malaikat. Lah ni baru nak minta tangguh. Malaikat sebut lalu, baru nak minta tangguh lah ni. Ni kejut kali pertama. Malaikat kata wallahu khabirun bima ta'malu. Allah tahu perangai gapo mu nak ulang dalam hidupmu. Kalau tangguh balik ni, perangai tulang mu akan ulang. Perangai sama je dalam hidupmu. Ni kali yang pertama, mula terkejut, dia panggil demikian. Yang kedua, bila kita terkejut, hamba nak sebut terkejut ni dulu. Bila malaikat mula masuk,
Tak, malaikat mula masuk tu kan. Dan tu ada kita ni. Malaikat masuk tu malaikat umum lalu. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahil. Mari dah saat sakaratul maut. Ia penuh dengan kebenaran. Inilah masa ia sering kali lari-lari sepanjang hidup atas dunia dahulu. Atas dunia ni kita lari ke gapo? Lari ke polis ke? Polis pun duk berlari lah ni dia panggil. Lari ke gapo? Lari ke SPRM. Ngaruk ya dia panggil. Lari ke LHDN dak pun. Lari ke gapo? Aku tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu. Orang duk mengayuh basikal dan ni kan duk mengayuh basikal. Kayuh ni lari ke gapo kita tanya. Kayuh tiap-tiap hari ni, berlari tiap-tiap pagi ni, mu lari ke gapo? Dia mesti jawab, lari ke malaikat maut dia sebut. Lari ke malaikat maut ya. Dalam hidup ni jangan widai malaikat maut cukup nyawa aja. Dan malaikat maut cukup nyawa kita kan habis ya. Dalam hidup kita ni. Zalika ma kunta minhu tahid. Masuk malaikat maut tu kan. Masuk serak rapat ke hujung jari kaki lalu. Ambo tak cadai nak cerita pagi ni nak cerita pasal sakaratul maut. Kalau ayah-ayah ibu-ibu ada masa, tolong gilah dengar di masjid. Lagu mana nak lalu masa sakaratul maut? Kerana masa ni masa yang paling gempar dalam hidup. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Bila mu kena sakarat, satu benda yang menggemparkan dalam hidupmu. Siapa yang kena sakarat, dia tak pernah mikir, dia tak mari lagi terbayang, dia pernah rasa nikmat sepanjang dia hidup atas dunia. Bila dia kena sakarat ya, kena sakarat tu kan, mereka mula getak nyawa dia daripada bawah tu naik tu kan, tak sedap mikirlah mung hebat setara mana, mung kaya setara mana, mung banyak jawatan hebat pengaruh setara mana, tak ada dah tika mana, kena hujung kaki tu kan, rak naik, tengah naik tu kan, tengah naik itu syaitan pula mari duk kacau. Syaitan duk sebut relax, bertenang, tak mati lagi ni, tak mati lagi ni. Mu jangan cepat taubat dah, katanya syaitan. Syaitan duk ulang, syaitan duk sebut, mu jangan cepat, kalau mu cepat taubat, nyo cepat roh mu tubik dapat tubuh Adam. Syaitan ni duk sebut. Ia menyebabkan sapan lutut. Duk sapan lutut kita ni masuk pula kumpulan kedua. Masuk lagi. Rapat daripada lutut, tarik lagi, naik. Rapat di pusat. Tarik di pusat, sapan pusat tu sejuk di pusat kita. Sejuk di pusat kita ni, tengah sejuk tu malaikat lepas. Malaikat lepas, roh ni turun mula. Turun sikit turun. Bila turun tu, syaitan pun sebut, aku kata dah tak mati lagi, katanya syaitan. Mu serah diri dah. Mu rasa diri ni. Lah ni tak mati ni. Tengah turun tu, masuk kumpulan yang ketiga. Mari kumpulan yang ketiga pegang tu, zup naik rapat lalu sampai di halqum lalu. Bila sampai di halqum tu, kejutkan, Allah mati aku. Kali yang kedua perasan, mari nyesah lalu. Tubik mulut masing-masing ni sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat ya Allah sekarang. Aku taubat dah. Malaikat aku taubat dah lah ni. Bila sebut taubat tu, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia ditarik rapat naik ke halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, aku taubat sekarang ya Allah. Malaikat turun lalu, malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan ikut eres lajak lah. Hidup ni jangan hanya tak tahu nak pergi mana. Hidup ni jangan gitu. Kalla idza balagatit taraqi, bila rohmu ditarik, digetak sampai di halqum, wa qila man raq, siapa boleh pulangkan balik rohmu? Mung doktor ni, mung turun mula doktor rohmu. Mung ustaz ni, mung turun mula ustaz rohmu. Mung yang berhormat ni, mung turun mula yang berhormat. Mung ajar ni, mung turun mula rohmu. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Rasa lalu mati dah, aku mati dah. Habis dah. Wal tafatis saq bisaq. Mata ni tengok kanan, tengok kiri. Balik biah mata kita ni, Allah mati dah, habis aku. Ni kali yang kedua nyesal. Bila sampai di halqum ni dah,
tarik itu tubik lalu ke mata masing-masing. Tubik roh kita ni ke mata kita, masuk dalam bekas. Rasulullah sebut dua bekas ayat, sama ada warna putih ataupun warna hitam, masuk dalam bekas enggak, kemudian catung roh kita enggak naik lalu. Penjaga langit yang pertama tanya lalu, roh siapa ni? Roh siapa ni? Bang busuk begini mau ni. Lalu penjaga langit sebut, ni roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut jaga itu, penjaga langit yang pertama sebut lalu, celaka bangsa hidup dalam keadaan jahat, mampu pun jahat juga katanya. Sebut gitu tu, dengung di antara langit dengan bumi ni, dengung bunyi. Kemudian nak lepas naik kedua, ketiga, rapat ketujuh, nak menghadap depan Allah, bunyi suara. Tentukan dia dalam neraka sijin, na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin tu, turun roh ni, cacat hujung kepala masing-masing, cacat lalu hujung kepala masing-masing. Roh orang mukmin bila naik tu, penjaga langit yang pertama sebut lalu, roh siapa ni bang wangi semerbak ni? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut gitu tu kan, penjaga langit yang pertama sebut, buka. Dia nak menghadap depan Allah, iring dia, bawa dia naik menghadap depan Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah, semua yang hadir pagi ni di kalangan ahli syurga Illiyin. Kita harap kita ni dapat nikmat ni. Bila sebut jaga itu tu, turun lalu, turun roh kita ni, cacat hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa mandi mayat kita, kita segar. Orang buka butai baju kita ni, kita segar. Saat mana orang usung jenazah kita, nak mandi mayat kita tu, kita sebut, nak pergi mana ni, nak pergi mana. Orang mandi mayat kita tu, Rasulullah cerita, bila-bila orang mandi tu, kita sebut pada orang mandi jenazah kita, belah-belah sakit mati tak ada tak habis lagi, sakit mati tak ada tak habis lagi. Bila-bila orang usung jenazah kita ni, bawa kita tu, kita nampak siapa nak mayat-mayat kita, siapa jom usung jenazah kita, berapa orang yang jom iring jenazah kita rapat kubur. Siapa-siapa di kubur, jenazah kita letak di kubur tu, letak je jenazah kita tu, nampak dah hujung kaki kita ni, dua orang cacat, dua orang malaikat muka dan nakir hujung kaki kita ni, warna hitam kebiru-biruan. Bila turun akak aja jenazah kita ni, nak turun dalam kubur tu, akak aja nak turun, orang usung nak turun dari kubur tu, serodah pengamal yang pertama, peng lalu. Dia panggil himpitan kubur. Himpitan kubur bukan anzak kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni mula-mula jenazah turun. Anzak kubur ni lepas pada sesi soal jawab mentah lagi. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas, anak perempuan Rasulullah pun tak lepas, Zainab dan juga Ruqayyah. Disebut dalam satu ayat lain sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, tiap para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, mendung, ditutup dengan mendung. Lalu ditanya, gapo ni ya Rasulullah? Mendung awal yang bergerak ni, menapa ni? Rasulullah kata, jenazah Sa'ad ini diiringi selama 70,000 para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turun depan Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Turun depan Rasulullah tu, kena ping sekali tu, jadi halus selang rambut. Katanya Rasulullah, aku tengok Sa'ad bin Mu'az. Bila sahabat-sahabat tanya, bapa ya Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Bapa Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Sa'ad bin Mu'az dia tak bersih air kecing dia. Air kecing dia. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, bapa ya Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar daripada Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kecing dia. Dia tanya lagi keluarga Sa'ad bin Mu'az, dia tak bersih air kecing lagu mana? Lagu mana dia tak bersih air kecing? Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, dia kata boleh jadi Sa'ad bin Mu'az ni sekali dia balik daripada permusafiran,
Dia nak kecing lajuk. Nak kecing lajuk tu, dia pergi kecing belah caca. Dia pergi kecing belah caca. Kerana itulah yang menyebabkan sekali tu, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, boleh jadi kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, sekali je kecing belah caca. Kita ni kecing belah caca berapa kali dah? Tu kecing belah caca, hok kena kecing, kena kecing. Hok kena kecing, hacing pas hari ni dia panggil. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, himpitan kubur. Turun je, hadap je muka ke kiblat. Hadap muka ke kiblat tu, bang lalu tanah depan muka. Bila bang tanah depan muka tu, bila bang tanah depan muka kita tu, bunyi suara bawah telinga ni. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi mu boleh tengok lagu mana aku nak buat kamu. Masuk dalam kubur metai. Masuk tu letak je jenazah kita ni. Nampak dah hujung kaki kita ni. Orang tutup lihat lahap kita ni, bunyi tanah turun. Tung tanah. Tanah turun tutup lihat lahap kita ni. Dapat siapa kau lutut ya. Letak jenazah kita ni tutup siapa kau lutut ya. Bila siapa lutut tu, mari dah malaikat depan muka kita ni. Orang tengah betul atas kubur kita ni bunyi duk lagi tu. Bila orang tutup kubur kita ni, orang kambuh kita ni, orang tutup lihat lahap kita ni, dalam keadaan gitu tu, mari dah malaikat duk cacar muka kita, depan muka kita. Malaikat perambat lalu, perambat maya kita, puasa kita, haji kita, perambat tengah-tengah perambat tersebut, tiba-tiba tubik daripada mulut masing-masing ni. Kali yang ketiga nyesal, kali yang ketiga kita nyesal mulut sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, boleh tak baik aku Tuhan, aku nak hidup mula. Malaikat, aku nak hidup mula. Bapa nak hidup mula? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup mula malaikat, aku nak buat balik amalan soleh aku tinggal malaikat. Aku tak ada nak buat malaikat. Dia sebut pada malaikat, kalau aku boleh hidup mula, aku nak buat mula amalan soleh yang aku tinggal dahulu. Malaikat jawab, kalla, jangan harap mu boleh hidup mula. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakangmu, mulai daripada saat ni, mu akan melalui saat barzakh sampai mu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kalau kita boleh kecek dengan orang dalam kubur kan, kita akan tanya, kalau nak hidup mula, nak hidup bila? Dia akan jawab, Rejab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ni dah dia akan sebut. Kalau boleh hidup mula, nak hidup bila? Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kalau tak boleh 3 bulan ni, biar boleh hidup bulan Ramadan, tak apa dah. Hidup bulan Ramadan ni tak apa dah. Bapa yang besar 3 bulan ni perhatian sekali. Ni Allah jadikan 3 bulan. Ambo nak sebut besar pagi ni nak cerita ni lah. Besarnya 3 bulan yang kita berada ni. Yang pertama bulan Rejab. Allah buat pada kita bulan Rejab. Bulan Rejab ni nak apa? Allah buat satu program nak suruh kita ingat kau dia. Belum masuk bulan Ramadan, mungkin kena faham dulu bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan apa dia? Bulan yang Allah jadikan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni untuk apa? Untuk hidup kita ni kena yakin dengan Islam. Jangan tak percaya dengan Islam, jangan hidup kita ni percaya pada selain daripada Islam. Orang kita ni tak yakin dengan Islam, orang ni sekarang. Dia percaya selain daripada Islam lagi. Dia kata tak okay, Islam boleh buat belaka, dia sebut. Ada orang kita ni gitu. Orang kita mana yakin dengan Islam? Allah dia nak suruh kita yakin dengan Islam. Jangan goget dengan Islam. Dalam hidup ni Allah buat Isra Mi'raj. Nak tengok setara mana mu nak mikir, nak guna otak mu, kamu nak guna yang disebut dengan wahyu Tuhan. Kalau nak mikir di sudut logik akal, tak logik Isra Mi'raj ni boleh berlaku. Tak logik. Tapi Allah ajar mu tak boleh guna akal, mu tak boleh guna logik, tapi mu kena guna wahyu. Isra Mi'raj ni hamba tak cadar juga nak cerita panjang Isra Mi'raj ni. Kerana Rasulullah jalan jutaan kilometer. Apa Rasulullah ditunjuk syurga neraka, ditunjuk suasana pada mahsyar Allah, ditunjuk suasana ni. Bila gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun tu,
Ada orang yang jadi tak yakin dengan Islam. Macam orang kita lah ni nah. Kalau kita tanya, mari kita ikut Islam, dia jawab, tak okay, Islam boleh buat belaka, dia jawab. Lepas tu percaya ke apa? Aku percaya ke nasionalis dibandingkan aku percaya pada Islam. Aku percaya pada sekularis dibandingkan dengan aku percaya dengan Islam. Orang kita tak percaya ke Islam. Macam contoh kita pergi ke bank, aku tanya pegawai bank. Pegawai bank tu dia tanya, nak buat loan cara Islamik ke? Nak buat pinjaman cara Islamik ke? Nak buat pinjaman cara Islam? Dia tanya balik, mana hak hutang? Dia tanya. Orang kita ditanya, mana hak hutang? Padahal pegawai bank tu sebut dah, ni cara Islam, ni cara kafir, bahasa mudah. Dah, dia tak percaya ke lagi ke orang Islam. Orang kita tanya, tak ada nak ngapa Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja gapo kalau ngapa Quran belakang? Orang kita mari mikir. Lepas tu mengata anak mana? Aku lebih percaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Dia rela atas anak dia tu ngaji benda dia tak guna pun lepas pada dia belajar nanti. Macam kita ngaji ni kan, belum daripada ni kita ngaji banyak mana kita ngaji hak kita tak guna pun lah ni. Dulu duk mengapa sejarah para mesuara misal contoh, ingat sejarah para mesuara, habis-habis ngaji ni tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Guna lah ni uping-iping dalam hidup kita. Hak kita ngaji dulu kita tak guna pun. Hak benda kita kena guna kita tak ngaji. Benda yang kita kena guna kita tak ngaji. Tak kepelik dalam hidup. Tu cerita mengenai pendidikan, cerita politik. Kalau cerita politik, mana orang kita sebut, hamba tak percaya ke politik Ustaz? Politik suku, agama suku. Mana orang kita ni, hamba tak percaya ke politik Islam. Mana boleh ada politik Islam? Kita tanya balik. Lepas tu Rasulullah guna politik ke apa? Rasulullah mentadbir Madinah, Rasulullah guna ke apa? Kalau Rasulullah tak guna politik Islam. Politik ni sebahagian daripada yang disebut dengan ajaran dalam agama kita. Tak boleh kita nak tolak gitu saja, tak boleh. Bila kita tolak politik ni, bila dekat nak mati tak boleh nak ngucap. Tak boleh nak ngucap. Bila dekat nak mati ni, mari malaikat ni nyaman mula hayat kita. Rasulullah cerita lalu, dekat nak mati tu, roh siapa di halqum ni, syaitan tu mari nyaman mula hayat kita. Anakku, jangan mati dalam Islam dah. Mati sekali dengan ayah. Ayah dulu mati dalam, ayah ni mati dalam Yahudi. Kalau nak selamat, mu mati dalam Yahudi. Enggak, kita cuba mengucap. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, kalau kita tengah-tengah kita mengajar orang dekat nak meninggal dunia ni, orang dekat nak meninggal dunia ni, tiba-tiba waktu mana dekat nak meninggal dunia tu, dianya dalam keadaan dekat nak meninggal dunia tu, dianya ngiling pala. Kita ajar dia mengucap kita sebut, dia ngiling pala. Sebenarnya dia bukan ngiling pala kau kita. Alim ulama sebut, dia ngiling pala kau syaitan hak duk sebelah dia. Bila kita ajar mengucap, bila kita ajar dia mengucap, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ngiling pala. Kita jangan pula sebut jahatnya dia ni, dekat nak mati pun ngiling pala lagi. Dak, syaitan duk nyaman ni sebelah kiri, sebelah kanan, nyaman mula hayah, sebutir muka mula hayah dia. Anakku, jangan mati dalam Islam. Mati sekali dengan ayah. Ayah mati dalam Yahudi. Kalau mu nak sama, mu mati dalam Yahudi. Enggak, kita nak mengucap tak boleh. Syaitan mari sebelah kiri pula. Mari sebelah kiri. Rasulullah kata, sebutir muka mulah mak kita. Ni goyah buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni umi ni mama ni cik ni pernah nyusun mak ni pernah nyusun mu waktu mana mu kecil dahulu. Susunilah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati sekali dengan mak, mati sekali dengan umi mati dalam Kristian. Kalau mu nak sama, mu mati dalam Kristian. Enggak, syaitan jetih ni tuan-tuan. Syaitan jetih ni tak sebut Yahudi. Orang jetih ni dia tak kenal pun Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Orang jetih tak kenal pun Kristian. Tunggu sikit lagi. Tunggu sikit je lagi. Dia sebut lalu, anakku, matilah sekali dengan Abah. Abah mati dalam Islam. Dalam Islam sekular dia sebut lagi.
Abah mati dalam Islam liberal. Matilah sekali dengan Abah. Abah mati dalam Islam nasionalis. Enggak kita pendengar Islam juga ni sebut. Matilah. Tu nasib baik dia tak sebut matilah dalam Islam hadari saja. Nak sebutnya gitu. Sebut gitu gak ngilim pala kita. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, gambaran bagaimana ia disebut dengan gangguan pada diri kita ni bila kita tolak Islam. Jangan tolak Islam. Jangan tolak dalam hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah bersabda tiap-tiap hari Jumaat, mu jangan widai mati kecuali saat mana mu mati mu betul-betul dalam Islam. Allah ajar bulan Rejab, bulan akidah dia panggil. Bulan Rejab ni bulan akidah. Ambo nak minta masa sikit dah. Apa ni tugas-tugas dah bersedia ni untuk nak kutip dermu. Pakak selut lah poket masing-masing. Pakak selut, kalau tak ada pun selut tak apa dah. Boleh pahala selut dia panggil. Kita pakak untuk kita ni tabun-tabun dermu hak gerak ni untuk nak menggerakkan yang disebut dengan majlis ilmu yang kita buat tiap-tiap masa tiap ketika. Ada sebut ustaz tak teringat ustaz nak bawa bil duit hari ni. Ada sebut begitu. Tak apa hamba faham. Tapi jajan tangan ada, bagi kemas ada, boleh masuklah dalam tabung-tabung tu. Maknanya boleh berlaku. Hak mana lekat-lekat bil duit dia tu ambil buh belaka bil tu dalam tu. Nampak lekat lajar itu. Pas ni minta mula kat menalangan lesen kereta. Nak sebutnya kita ni pakak-pakak di kalangan kita. Mudah-mudahan dia akan niat lalu untuk zakat-zakat qada kita. Katakanlah kita ni ada apa nak kita tinggal sebelum daripada ni. Ataupun kita niat lalu. Ni sebelah muslimat tak ada ni. Pakak selut belaka dah ni. Sebelah muslimat ni banyaknya. Sebelah muslimin tu kurang tak apa. Pakak-pakak petugas-petugas tak ada ni sebelah muslimat ni. Mana malu belaka. Ni mai depan ni tak ada ni. Hak orang nego tu pun pakak-pakak lah mudah-mudahan. Niat lalu untuk amulah mak kita, amulah ayah kita. Niat lalu ketika kita buh tu, kita niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita ataupun zakat-zakat kita ni sendiri. Walaupun sekali pun ambo nak sebut bulan Rejab, bulan akidah. Bulan lepas mana bulan Rejab, faham dah bulan Rejab. Lagi mana tak faham bulan Rejab, jangan masuk dah bulan Syaban. Ulama-ulama sebut gitu. Kerana nanti akan ada orang yang dalam bulan Rejab, dia ni sambut Isra' Mi'raj, tapi dia tak faham tentang Islam. Tak faham tentang Isra' Mi'raj. Nanti akan ada dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Dia puasa tapi dia tak maya. Dia puasa tapi dia ngopak. Tengah puasa dia buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, dalam hidup kita setiap benda yang kita buat, semuanya kita kena ingat dalam diri kita ni. Benda yang kita belajar daripada Isra' Mi'raj, yang kita belajar daripada Isra' Mi'raj ini, kita gunakan balik dalam bulan Ramadan Al-Mubarak itu sendiri. Jangan ada di kalangan kita puasa tapi duk sibuk buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia buat gitu? Kerana dia tak faham terhadap Isra' Mi'raj. Memahami Isra' Mi'raj ini besar dalam setiap di kalangan kita, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, kita boleh senyum. Bila malaikat tanya pada kita, nak hidup mula dah? Tak sih dah malaikat. Tak ada dah orang sebut nak hidup mula. Malaikat tanya berapa ya tak sih hidup mula? Cukup dah malaikat. Hidup atas dunia ni perit dengan hidup atas dunia ni cukup dah dengan bila masuk dalam kubur untuk kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dipanggil Isra' Mi'raj. Yang pertama. Yang kedua, bila masuk bulan Syaban, Allah buat dua program. Bulan Syaban, dua program yang besar ya Allah buat. Nak suruh kita siap ni masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Syaban, bulan ibadah. Bulan yang kita jaga ibadah. Gapo program besar ya Allah buat dalam bulan Syaban? Yang pertama, nisfu Syaban. Nisfu Syaban malam keampunan Allah. Sehingga ke alim ulama kata, siapa yang boleh menghidupkan malam nisfu Syaban, dia akan jumpa malam Lailatul Qadar. Orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban, peluang besar untuk dia dapat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Besar nilai nisfu Sya'ban. Hak baru terlepas 2-3 hari sudah. 2-3 hari sudah ni kita baru terlepas malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni malam keampunan Allah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Sujud. Tiap ni sujud, katanya Aisyah, aku tak pernah tengok Rasulullah sujud selama tu dalam hidup Rasulullah, melainkan malam nisfu Sya'ban bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidur, malaikat Jibril mari gerak Rasulullah. Cerita ni panjang. Kalau para hadis sekali baca dah hadis Rasulullah, walaupun hadis ni hadis fadail a'mal, tapi nak cerita tentang mengenai Rasulullah malam nisfu Sya'ban, Rasulullah hidupkan malam nisfu Sya'ban. Allah buat malam nisfu Sya'ban ni tetap malam separuh daripada bulan Sya'ban. Besar ni. Kalau mung hak aku tentukan dapat malam nisfu Sya'ban pun mung tak ambil. Lagu mana mung nak ambil malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Pakat cari. Start daripada 1 Ramadan, rapat ke 30 Ramadan. Mung hidup malam nisfu Sya'ban. Allah akan beri pada kami malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar dalam diri kita. Jangan sibuk nak cari malam Lailatul Qadar dah. Kita terlupa terhadap malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni malam yang Allah akad amalan-amalan kita. Dia cerita kelebihan-kelebihan ni nak buat gapo dia malam nisfu Sya'ban ni. Alim ulama cerita panjang dah. Dalam hidup kita doa, minta apa pada Allah, baca Quran, sedekah, semua tu ganjaran-ganjaran yang kita nak buat malam Lailatul Qadar. Dia panggil demikian. Tu malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, program yang orang Melayu kita tak sambut tapi orang Arab sambut. Dalam bulan Sya'ban. Apa dia? Peristiwa pertukaran kiblat. Tukar kiblat. Orang kita ni kalau kita tak sebut ni tak tahu. Ada peristiwa tukar kiblat. Bila berlaku tukar kiblat ni? Kiblat asal kita mayang ngadap pada Masjidil Aqsa. Kemudian bila Rasulullah sapa di Mekah, sapa di Madinah, asal mayang bila turun Isra' Mi'raj, berlaku Isra' Mi'raj, mayang kita ni ngadap pada Masjidil Aqsa. Setahun lepas tu Rasulullah pergi ke Madinah. Siapa di Madinah? Orang Yahudi tengok Rasulullah mayang ngadap pada Masjidil Aqsa juga. Orang Yahudi mulai ejek Rasulullah. Muhammad, bapa yang memaya sekali dengan kiblat sama dengan kami. Mung kata agama kami tak betul. Tiba-tiba mung diri maya pada kiblat yang sama dengan kami. Bapa mung tak ada kiblat sendiri ke? Yahudi ejek Rasulullah. Bila orang Yahudi ejek Rasulullah, Rasulullah serap betul juga ni. Rasulullah mula maya disebutnya Rasulullah takbir, akad takbir Allahu Akbar tu Rasulullah dongok ke langit, tengok ke langit, minta ya Allah tukarlah kiblat ni ya Allah, aku tak silah maya ngadap pada Masjidil Aqsa ni ya Allah. Tiap kali mana akad takbir, lepas aja akad takbir, akad muka ke langit, ya Allah tukarlah kiblat ni ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah, minta dengan Allah tukar kiblat. Siapa Rasulullah maya, ada satu riwayat kata selama 6 bulan Rasulullah doa. Tiap kali mana mayat ngadap muka ke langit. Dalam satu riwayat yang lain sebut, ketika Rasulullah mayat ngadap muka ke langit itu, akad muka ke langit itu selama setahun. Dalam bulan Sya'ban ada riwayat kata 17 Sya'ban, mari dulu. Ada riwayat kata 27 Sya'ban. Ketika Rasulullah mayat zuhur, ada riwayat kata mayat asar. Rasulullah mayat baru 2 rakaat. Baru 2 rakaat mayat ni tiba-tiba turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguhnya Allah sentiasa tengok muka Rasulullah menadah ke langit, ngadap mengharapkan ditukarkan kiblat. Allah kata, wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadaplah mukamu ngadap pada Masjidil Haram pula. Rasulullah baru mayat 2 rakaat. Rasulullah jalan musing. Rasulullah musing tu hadap muka kepada kiblat pula, Masjidil Haram. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah jalan, sahabat sah yang pertama tu jalan juga, jalan musing, duduk belakang Rasulullah. Sah yang kedua jalan, duduk berada sah yang kedua belakang Rasulullah. Sah yang akhir sekali musing badan aja, kerana dia duduk di sah yang akhir sekali. Inilah maya yang pertama dan terakhir boleh jalan tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni maya boleh jalan. Orang jetih ni tak boleh kira ni dia panggil. Tak boleh nak kira. Kayak pakak lepas pada ni maya boleh jalan pula ni. Orang tanya apa maya boleh jalan ni? Ambil sunnah bulan Sya'ban ustaz. Jangan buat. Ambo nak sebut ni maya yang pertama dan terakhir. Bila siap, kalau kita pergi Madinah,
kita jumpa masjid kiblatain dia panggil. Masjid dua kiblat. Masjid tu lah tempat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maya dua kiblat dia panggil. Rasulullah hadap menghadap pada Masjidil Haram. Siap dah maya menghadap pada Masjidil Haram, siap maya tu sahabat-sahabat pakak mari jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, pelik ni Rasulullah. Maya hari ni apa jalan ya Rasulullah? Kami tengok mun jalan, kami pun jalan juga ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, Rasulullah kata, alhamdulillah, doa kita dimustajabkan di sisi Allah. Lama dah kita doa. Lebih kurang setahun dah kita doa. Baru hari ni Allah mustajab doa kita. Doa gapo ya Rasulullah? Doa kita minta tukar kiblat. Allah perkenankan ditukarkan kiblat kita ni. Mulailah ni maya kita tidak menghadap pada Masjid Aqsa dah. Tapi maya kita menghadap pada Masjidil Haram pula. Lalu bila sebut saja gitu, sahabat-sahabat pakat sujud. Sujud suka ni. Alhamdulillah. Tobek-tobek daripada masjid tu umum lalu. Kiblat tukar, kiblat tukar. Hak muda-muda ni nulis lalu dalam Facebook masing-masing. Tulis dalam Instagram masing-masing. Kiblat tukar, kiblat tukar. Bila sebut kiblat tukar tu kan, nyo dengar ke pok Yahudi pula. Yahudi bila dia dengar, dia ejek balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perangai berhigelau dia panggil. Perangai berhigelau ni, orang kita ni tak mudah juga dia panggil. Serupa dengan perangai ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar kiblat ni, dia sebut lalu Muhammad ni U-turn tu U-turn dia panggil. U-turn tu tak ada pendirian langsung dia panggil. Metang ngadap pada Masjid Aqsa, metang menghadap pada Masjidil Haram pula. Kok mana ni Muhammad ni? Dia ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah rasa sedih. Orang kena ejek ni, kena gelar ni kan. Kita ni kan, kalau orang duk gelar kau kita ni, kita suruh mari tu ada. Rasulullah ni pun suruh gitu juga. Bila Rasulullah suruh gitu tu, Allah dia nak hibur balik hati Rasulullah. Allah turunkan ayat Quran. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Kecek dah pok-pok bodoh tu katanya Allah. Kecek dah pok-pok bodoh tu. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bapa ditukar ke kiblat ni. Biasanya menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab gini Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki dalam hidup ni. Para hadis sekian, alim ulama dia ajar, dia kata peristiwa tukar kiblat ni nak ajar kau kita 2-3 perkara hak besar. Sebelum kita masuk kubur, sebelum kita ni masuk dalam bulan Ramadan. Gapo Allah nak ajar? Yang pertama, maya jangan tinggal. Secerdik mana pun kita, sebodoh mana pun kita, maya jangan tinggal. Ni benda yang paling asas dalam hidup. Jangan tinggal maya. Maya ni benda yang paling utama dalam hidup. Kerana bila kita masuk dalam kubur mentah lagi, tinggal je maya, nyusah tak habis dalam hidup. Nyusah tak habis dalam hidup. Siapa-siapa pernah tinggal maya dalam hidup dia sebelum daripada ni, tolong qada lah ni. Ni bulan-bulan Syaban ni qada je sama maya. Jangan berhenti daripada qada maya. Qada sama maya. Nak masuk bulan Ramadan ni besar dari diri kita. Maya ni kalau lepas pada jaga 5 waktu, hamba nak rengkah-rengkah bab maya ni. Nak sebut besar maya ni, tolong jaga maya Jumaat. Maya Jumaat tolong jaga. Maya Jumaat paling kena jaga sungguh. Kalau tak ada maya Jumaat, Zuhur, Asar dan Maghrib ni, tolong jaga maya Isya berjemaah, maya subuh berjemaah. Ini di antara maya yang kena jaga sungguh dalam hidup kita. Maya Isya berjemaah, tolong jaga. Maya subuh berjemaah, tolong jaga. 2 waktu ni tolong jaga. Kerana apa dia Rasulullah sebut? Kalau mu tak boleh jaga maya subuh berjemaah, tanda mu seorang munafik dalam hidup. Orang mukmin dia boleh jaga maya subuh berjemaah. Terutama bagi orang lelaki lah. Orang jantan kita ni kena jaga maya subuh berjemaah. Tak ada setara mana pun subuh kena dah, kena widah untuk jaga maya. Kalau kita nak tahu kita ni mukmin ke munafik, tengok maya subuh berjemaah dengan maya Isya berjemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nak tahu suami kita ni orang mukmin ke munafik, tengok subuh demo tu lah. Kalau subuh tok lelaki kita ni payah nak maya subuh berjemaah, tanda tok lelaki ni seorang yang munafik.
Ibu-ibu sedang memiliki tok lelaki yang munafik dalam hidup. Cuma tengah hari ni jangan sebut lagi. Jangan balik di rumah. Abang dengar tak ceramah tadi. Abang tak pergi maya subuh tadi ni. Abang memang munafik bah. Jangan sebut lagi. Senyap-senyap dulu. Kerja orang perempuan, pagi-pagi tolong gerak tok lelaki. Tolong gerak tok lelaki. Bangun bang. Pergi maya subuh. Abang pergi maya subuh keluarga kita, keluarga mukmin. Pujuk tok lelaki kita ni. Jangan berhenti daripada pujuk tok lelaki. Siapa bila kena pujuk ni? Siapa kita mati ataupun dia mati. Selagi mana kita tak mati, dia tak mati, jangan berhenti pujuk tok lelaki kita. Berubah dalam hidup. Supaya bila nak berubah dalam hidup ni, bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan. Masuk bulan Ramadan, jangan tinggal dalam diri kita. Lah ni orang dah pergi maya berjemaah. Dulu memang tak boleh mentang. Sebab Covid teruk. Tika tu. Gak lah ni Covid dah alhamdulillah. Dah kita semakin pulih dah. Dah kita pun mari dah vaksin. Lah ni pula ada vaksin dah pula. Vaksin ni dengan tujuan nak suruh di kalangan kita nya tak jakit sama-sama kita ni sendiri. Ini di antara tujuan. Salah satu cara untuk nak merawat dia panggil penyakit Covid ni sendiri. Lalu alim ulama kata untuk nak jaga kemaslahatan masyarakat, vaksin ni salah satu cara untuk kita nak menahan daripada merebaknya penyakit ni sendiri. Boleh kita ikut ke? Boleh kita ikut. Jangan kita tak ambil. Dia panggil demikian. Ni insya-Allah lepas pada ni kita akan buat pelancaran untuk pendaftaran untuk dapatkan vaksin ni sendiri. Nak sebutnya dulu memang kita tak boleh nak mai jemaah. Bapa tak boleh mai jemaah? Jakit. Banyak lajak jakit. Lah ni alhamdulillah Allah dah reda dah sikit. Jadi boleh ni kan tak mai jemaah? Boleh dah. Tapi jarak. Tak boleh nak rapat lagi. Bapa tak boleh nak rapat lagi ni? Kerana ada lagi potensi untuk nak kena. Biar mampu betul-betul Covid ni sendiri. Dia panggil demikian. Jadi mayat ni jarak lagi. Ni sikit je baru. Kalau satu hari nanti Allah kata, mari pula penyakit, kena jarak sampai 10 meter seorang. Nak ala ke mana? Ni azab ni. Punca dulu, waktu mana Allah beri peluang pada kita rapat, kita tak saya rapat. Waktu jarak ni, mula kita nak rapat. Ni perangai manusia dia panggil. Perangai manusia. Perangai manusia ni, innal insana khuliqa halu'a. Sebut tak kena dalam hidup. Cara dalam hidup kita ni. Lalu kitanya gerak tok lelaki kita. Gerak bangun pagi-pagi, gerak tok lelaki kita. Kerja orang perempuan gitu. Abang kalau abang kena teman, nakut lajak ke hatu, misal contoh. Tak apalah hamba pergi teman, pergi maya subuh Jumaat. Ni sebut kau suami kita. Gerak tok lelaki kita ni. Bila gerak-gerak dia tak sebangun juga, dia ambil kain limut, dia tutup kepala, dia nusuk kepala dia tu kan. Buka pelah-pelah kain limut tu. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka. Mereka bangun lalu tak kena ganti. Nak sebutnya kita ni, gerak tu jangan guna bahasa kasar-kasar. Orang jantan ni dia tak boleh guna bahasa kasar. Bangun pagi kena marah, kena beletar, kena mulut bunyi kasar tu tak sedap dah. Orang jantan ni jadi emosi dia terganggu pagi-pagi. Dia tak boleh guna bahasa kasar. Gerak tu lelaki bangun kan. Dia maya subuh Jumaat lagi. Muka menapik ya sorang-sorang. Nak sebut gitu, makan napa tawa kita begitu. Jangan guna bahasa kasar. Gerak molek, bangun baca doa dekat telinga dia. Ya Allah, mudahkanlah tok lelaki aku ni ya Allah. Jadikanlah dia seorang hamba Allah yang soleh. Tiak dekat telinga dia. Susuk bangunlah. Dia akan jadi gitu dalam hidup kita ni. Biar kita ni mujuk sama, mujuk tak berhenti dalam kita pujuk. Sebagaimana Rasulullah tak berhenti pujuk kita, demikian juga kita ni jangan berhenti dalam mujuk untuk taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Acuk perhati Rasulullah tak pernah berhenti pujuk kita ni macam-macam cara. Rasulullah buat nak pujuk kita ni sendiri. Kita pun jangan berhentilah dalam kita berdakwah memujuk manusia supaya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang yang kita kena pujuk dalam hidup ni, isteri tolong pujuk tok lelaki untuk maya. Jangan pujuk ajak pergi beli barang kemas lah, jangan. Jangan pujuk ajak pergi beli barang dah, jangan. Tapi pujuk untuk taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan berhenti. Tugas kita dipanggil demikian. Ni yang pertama, maya. Yang kedua, doa jangan berhenti. Aku tengok Rasulullah doa. Rasulullah dia tak berhenti doa. Dan doa Rasulullah ni, bila dia doa,
Doa selama lebih kurang setahun baru Allah mustajab doa Rasulullah. Setara Rasulullah doa selama setahun baru Allah Subhanahu wa taala mustajab. Gak kalau kita doa 10 tahun baru mustajab, tak pelik lah. Tak pelik dalam hidup kita. Cuma jangan berhenti doa. Rasulullah ni doa sama. Segala benda Rasulullah buat tak berhenti dengan doa. Tak berhenti. Dan kita jangan ejek orang doa. Jangan gelar kau orang doa. Siapa Rasulullah pesan, ittaqu da'watus salihun minkum. Menjaga-jaga doa orang soleh di kalanganmu. Dia orang soleh doa kan, siaplah mu. Doa ni jangan berhenti. Rasulullah doa ni, siapa perikat Allah cerita, terdongok-dongok muka Rasulullah. Ni, terakak muka Rasulullah ni doa. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau dia doa, lagi lama lagi terakak. Lagi lama lagi terakak, sehingga jatuh. Lengan jubah Rasulullah ni bawah nampak tiap putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Rasulullah doa. Kita doa lagi lama lagi turun. Lamanya untuk iman ni. Nyo doa gapo lama-lama. Mula tak tanya tak apa. Kita doa, tak tanya tak apa lalu. Malahnya doa. Nak royak Tuhan, ya Allah, mu nak terima tak saya terima sudah. Senangnya kita doa. Rasulullah kalau doa lagi lama lagi sungguh, lagi lama lagi sungguh, lagi terakak tangan Rasulullah. Kita malah dalam doa. Rasulullah doa sungguh-sungguh. Orang kita lepas maya, aku tengok hari Jumaat, lepas maya wisalah bikamangu tinggal lalu, nampak benar sombong kita dengan Tuhan, macam seolah-olah hidup ni tak ada masalah. Jangan gitu. Hidup ni Allah sengaja beri masalah dalam hidup. Dengan tu jaga apa? Nak suruh aku nak dengar mu doa ni aku. Allah buat kita ni ada masalah. Kalau kita tanya apa kan, kita ni kena masalah sama dalam hidup. Jawabnya alim ulama kata Allah nak dengar mu doa ni aku. Ni Allah. Bila mu doa, ketika itulah masa yang paling dekat aku dengan mu. Allah sebut ud'uni astajib lakum. Mu doa, gapo mu doa aku perkenan doamu. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat Allah, Allah akan beri belakang. Gak kita ni wi salah lipat lalu kain maya. Tak ada nak doa. Hak malah tu angkat tangan, ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin lalu. Doa paling rekah dalam dunia ni. Orang tanya apa doa rekah lalu. Doa itulah ustaz dulu kini dia selama-lamanya. Doa sama je dalam hidup. Tak ada benda dah dalam hidup dia. Jangan doa ni royak kau Tuhan. Aku ya Allah ada anak sekarang 5 orang, ya Allah. Anak-anak aku ni hak sulung, hak jatuh tu nakut sikit kau bini dia. Royak kau Tuhan. Yang kedua ni ya Allah, perangai dia begini. Yang ketiga begini. Royak kau Tuhan ni. Jangan malah kat kita duk royak ke Allah. Jangan kita nak suruh Allah ni pahal-pahal dirilah ya Allah. Masalah aku, jangan. Dalam hidup kita ni Allah nak dengar. Bila mu cerita kat aku lagu mana mu nak cerita kat aku. Satu, bila kita doa, jangan guna bahasa pelik-pelik. Jangan. Ni angkat tangan doa, semilir angin yang berlalu. Dia tak tahu gua satu dia nak oyak. Apa angin yang berlalu begitu? Nak sebutnya dalam doa ni, royak supaya kita kecek. Kita kecek, kita royak. Ya Allah, aku ni payah menanah ya Allah nak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Allah, akhir-akhir aku ni maya jadi kau malah sikit dalam hidup. Cerita ke Allah, sebut ke Allah dalam doa kita. Allah suka bila kita cerita siapa tu titik air mata kita, tubik air mata kita. Rasulullah cerita bila tubik air mata ketika mendoa 70,000 tahun api neraka Allah terpadam untuk diri. Nak cerita enggak kita ni titik air mata bukan kerana doa. Titik air mata kerana anak tak balik kampung. Tak balik pula tahun ni ya Allah. Titik air mata kita. Kita je titik benda demikian. Tak ada faedah satu panggil. Yang kedua, yang ketiga, pertukaran kiblat ni Allah nak ajar pada kita. Jangan tangguh dalam buat amal soleh dari kita. Jangan tangguh. Kalau nak tangguh Rasulullah boleh tangguh. Rasulullah boleh tangguh. Maya Zuhur tukar kiblat kau maya asar nanti ya. Lepas maya Zuhur ni kita habis dulu 4 rakaat. Barulah kita tukar. Tak. Rasulullah
Tika turun arahan turun tukar lalu. Dalam hidup kita ni segitu juga. Dalam hidup kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu mesti tahu gapo hak kita tak buat benda hak molek dalam hidup. Kita ni tahu dah, kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Lah ni kita tahu dah ni. Kalau kita tanya diri kita ni, aku ni kalau aku mati masuk dalam syurga ke masuk dalam neraka, kita boleh jawab dah diri kita. Kita boleh jawab lalu dah. Tak payah tanya orang lain lah. Tanya orang rumah kita pun cukup. Balik rumah malam ni, duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak, dia duduk tepi-tepi lokal tu, biar romantik sikit. Duduk, pergi tanya orang rumah kita ni, tanya. Acu tengok muka abang. Abang ni kalau abang mati malam ni lah, gamuk-gamuk esok dalam syurga tak? Tanya soalan ni pada orang rumah kita. Mesti dia tengok atas bawah. Susah juga balik. Nak masuk syurga lagi mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga lagi ke mana? Jak-jak nikah ni, hamba tak pernah kata sekali pun Quran depan abang. Memang hantaran nikah tu Quran, tapi tak pernah kata abang Quran. Kita pun menung. Hamba jak-jak nikah dengan abang ni, abang tak pernah pun bangun kejut malam-malam, gerak malam-malam, nak suruh bangun tahajud, tiap sosek kita doa. Tengah-tengah malam doa pada Allah. Tak pernah. Mesti kita tahu dah. Kita ni kan kalau kita meninggal dunia kan, sebing jah jenazah kita ni. Orang rumah kita duduk jauh je tengok. Tengok jauh-jauh tu dia boleh agak dah. Tak lepas tu lelaki aku. Amalan gapo hak kita ada dalam hidup kita. Orang rumah kita tahu dah amalan dalam hidup kita. Biar orang rumah tanya pula, muka hamba ni ada harapan tak masuk dalam syurga? Biar kita tengok 2 kali 5 kali 2 je. Kita 2 orang ni lebih kurang sama je. Tolong berubah. Nak masuk dalam bulan Ramadan ni, nak masuk kubur ni kena berubah. Berubah apa dia? Kita tanya, nak berubah ke mana lagi ustaz? Berubah daripada maksiat kepada taat. Dalam hidup kita ni hak tak boleh baca Quran. Tolonglah pergi belajar Quran. Jangan malah untuk nak belajar Quran, jangan malah. Hamba sebut banyak kali, mana-mana pun hamba sebut. Jangan ada seorang pun di kalangan kita ni bila mati dia tak boleh baca Quran. Orang jetih, ingat molek hamba nak sebut ni. Siapa-siapa mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur esok hari, dia masuk dalam kubur dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba terang mati, tak percaya. Nak tahu lepas kau tak lepas. Tak lepas. Masuk dalam kubur tak lepas. Bila kita masuk dalam kubur je, malaikat tanya lalu, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Apa yang tak boleh baca Quran? Malaikat tanya, apa yang tak boleh baca Quran? Muat gapo tak dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh malaikat. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan siapa tak boleh baca Quran. Hak tak boleh baca Quran, tolong berubah perangai. Tolong cari tok-tok imam, cari AJK masjid. Tolong pergi royak ke AJK masjid. Hamba antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK masjid pula jangan pula jawab bertenang. Hamba pun tak boleh baca juga katanya. Jangan jawab gitu, buat malu company dia panggil. AJK masjid tolong umum hari Jumaat gini enggak umum. Di masjid tu umum lalu. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolonglah daftar lalu. Daftar. Mana-mana ahli qaryah yang boleh baca Quran, tolong daftar juga. Wi nombor telefon, wi alamat. Sedara ke di antara hak tak boleh baca dengan boleh baca. Rasulullah ajar, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalanganmu siapa yang boleh baca Quran, dia ngajar ke orang lain pula baca Quran. Belajar Quran dia ngajar pada orang lain. Dalam hidup kita ni dah boleh baca Quran, tolong ajar orang. Hak tak boleh baca Quran, tolong dia belajar dengan orang. Sebab kita tak boleh baca Quran lah kita lawan Islam. Orang kita ni yang dia tak boleh baca Quran ni lah yang menyebabkan dia lawan para alim ulama. Kalau dia boleh baca Quran, tak mungkin dia nak lawan alim ulama. Dia reti mana tok guru dia, mana ustaz dia reti. Tapi bila dia tak kenal tok guru dalam hidup dia, tak kenal alim ulama, dia caci para alim ulama. Ini jadi perangai gitulah dalam hidup dia. Quran ni menjadi sumber adab
dalam hidup setiap di kalangan kita. Kalau pada hari sekarang ngadu ke hamba, cerita kepada ustaz-ustaz, bapa yang anak-anak kita ni jadi kerah-kerah, payah nak dengar, kecek kasar, suka carut, kecek huduh, mulut tubik, benda-benda tak molek. Kisnya pucuk tak baca Quran. Kalau dia boleh baca Quran, dia tak kecek carut. Kalau dia boleh baca Quran, dia tak kecek ngapu. Kalau dia ada Quran dalam tubuh dia, tak mungkin dalam hidup dia ni nak perangai jadi huduh. Punca dia jadi perangai huduh ni, Quran tak boleh. Bila Quran tak boleh, perangai dia jadi huduh lagi dalam hidup dia ni sendiri. Ni nak sebutnya adab. Sumber adab dalam hidup ialah Quran. Yang kedua, dalam masa yang sama pada di kita ni, kalau boleh ubah perangai. Hak amba nak minta sebenarnya, orang lelaki kita ni tolong berhenti isap rokok. Tolong berhenti isap rokok. Dalam bulan Syaban, Rejab, Syaban ni, kalau tak berhenti juga, tunggu bulan Ramadan, berhenti ya. Kalau tak berhenti juga, orang isap rokok ni dia nyesal masuk dalam kubur sebentar. Amba nak sebut lalu. Biar marah orang isap rokok bang hari ni. Merah lingua masing-masing. Nak sebut juga hari ni. Kalau tahu gini pun tak mari-mari dah. Amba nak sebut biar minta tolong nah orang lelaki kita. Orang jatuh kita berhentilah isap rokok. Isap rokok pun berhenti. Hak minum air ketul tu pun berhenti. Kalau minum air ketul tu pun kena berhenti. Isap rokok tu pun kena berhenti. Dadah tu pun jangan terlibat di kalangan kita, supaya kita tak nyesal ngadak depan Allah esok. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kita nyesal. Orang isap rokok mesti nyesal. Mesti nyesal. Nyesal ke apa? Dia perhabis banyak mana dah pitih dia. Duk bakar tiap-tiap hari. Badan dia pula jadi rosak. Kemudian hidup dia pula jadi sengsara. Penyakit pula mari dalam hidup. Ni pakar topeng. Kita ni topeng belakang. Apa? Tak sewi kena COVID. Gak orang isap rokok tu. Orang isap rokok. Dia isap rokok. Orang lain duk bang asap rokok dia. Orang ni penyakit lebih teruk daripada dia. Gak dia jawab padan muka. Dia sebut demikian. Penyakit kita ni kita mari bawa mudarat. La darar wala dirar. Rasulullah sebut dah, mung jangan buat mudarat pada dirimu, mung jangan bawa mudarat pada orang lain. Dia tahu dah kita nak isap rokok. Dia duduk jauh lah. Duduk jauh. Duduk atas bukit tu, pak orang tak ada ni. Ataupun kita duduk jauh, jangan bui bau kat orang lain. Bui bau kat orang lain, setiap bau asap rokok tu, kita tanggungjawab depan Tuhan esok. Tu nak sebut ni. Marah ni orang isap rokok ni. Habis marah pun lah hari ni. Siapa suruh jemput hamba lepas ni? Lepas pada ni tak mari dah kali. Cuma nak sebutnya, berhentilah kita dalam hidup kita. Hak isap rokok, tolong berhenti. Hak isap dadah, tolong berhenti. Jangan terlibat. Dengan pek kuda pun jangan terlibat. Anak beranak kita jangan ada. Jangan berdaya rusak keturunan kita. Bila keturunan kita ni ada dah minum air ketum. Jadi kau nyakit ni nyakit. Banyak benda lagi lepas pada ni. Ni benda kita kena faham. Walaupun ada orang sebut minum air ketum berubat ustaz. Dia boleh turun kecil manis macam-macam kaya. Kita kata berubat ni dia ada sukatan. Dia kena sukat. Tu tanda berubat. Dia tak boleh kita pakai minum. Hak ubat tu pemakan banyak-banyak, lama-lama jadi nyakit. Ubat diri tu betul benar. Aku makan penadus sepapan, misal contoh. Makan penadus sepapan. Mati terletak di diri kita. Dia mari nyakit. Bila kita makan lebih daripada kadar. Gak setiap kali mana kita nak minum tu, dia disebut dengan ada kata boleh jadi ubat ni, pastikan dia jadi ubat dulu. Baru boleh kita guna. Itu cara demikian dalam hidup kita. Tu pun Rasulullah kata, berubatlah fatadawau wala tadawau bil haram. Jangan berubat dengan benda yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu biar jelas dalam hidup kita demikian. Pak, yang kelima, jangan doli orang kata gapo satu pada kita. Jangan doli dalam hidup kita ni. Gapo orang sebut pada kita, jangan doli. Rasulullah kalau dia nak doli, dia ambil berat, dia tukar kiblat pun tak kena, dia tak tukar kiblat pun tak kena. Lalu Allah ajar, hidup ni jangan ikut kata orang. Ikut kata aku. Orang kita ni tak pakai topeng pun salah, pakai topeng pun salah. Ni perangai orang kita gitu. Kalau kita ni dalam hidup, tak pergi mayat pun salah, pergi mayat pun salah. Ikut orang kata.
Sebab tak kena dalam hidup. Orang kita ni kan, sehari dua ni sibuk dengan SOP kan. Ni tak jaga SOP ni, tak jaga. Tu lah tak jaga SOP tu. Tapi dia tak jaga syariat Allah, apa dia tak jaga? Dia tak tutup aurat. Bapa dia tak tutup aurat. Bapa hak ni tak sibuk, tak royak. Dia lawan perintah Allah. Lawan SOP, tak ikut SOP ni pun dianggap salah. Dianggap salah dalam dunia kita ni. Dalam dunia kita ni. Bapa yang orang yang tak tutup aurat, tak dianggap salah. Bapa yang orang yang minum arak, jelas-jelas minum arak tu tidak dianggap salah. Benda yang betul salah dalam syariat Allah. Bapa orang yang benda yang buat, benda yang dia judi itu tidak dianggap salah. Kalau judi ada lesen, tak ada masalah. Tapi kalau judi yang tak ada lesen, dianggap masalah. Nak sebutnya hidup dengan kata orang, jangan. Rasulullah ajar hidup ni jangan ikut kata orang. Orang tanya bapa yang mahal sangat hantaran nikah ni 9999 macam nombor telefon bomba ni bagi. Apa yang gitu ni? Dia kata takut orang kata lah. Takut orang kata. Hidup ni jangan ikut orang kata kan. Kalau ikut orang kata sebab tak kena dalam hidup. Aku tengok Sayyidina Umar dengan anak dia Abdullah tu. Kaya dia naik atas huta tu. Riwayat kata Umar Abdul Aziz ada sebut Nu'man macam-macam gaya. Bila naik atas huta, dua-dua orang naik atas huta, seko huta. Orang kecil. Ada kau patut dua-dua orang naik atas seko huta, sia kau huta tu. Dah larak ni besar-besar belakang. Naik atas seko huta. Abdullah, Sayyidina Umar sebut pada anak dia Abdullah. Riwayat kata Sayyidina Umar dengan Abdullah menturun Abdullah. Jalan lah. Orang kecil, tak molek. Jalan bawah. Abdullah jalan. Orang kecil. Ada kepatut. Pok naik ke atas. Anak jalan bawah. Sia ke anak. Sayyidina Umar kata, mu dengar tu Abdullah. Tak kena. Kena naik atas lah. Mu naik atas. Aku turun bawah. Jalan turun bawah. Bawa utah ni, bawa utah. Orang kecil. Ada kepatut. Pok jalan bawah. Pok ni tua. Anak hak segar-bogar tu duduk ke atas pula. Sia ke ayah ni. Tak sia langsung. Sayyidina Umar ke Abdullah. Mu dengar tu Abdullah. Tak kena juga. Mu turun Abdullah. Abdullah turun. Jalan dua-dua orang. Kita jalan lah bawa utah ni. Jalan tu orang kecil juga. Ada kau patut. Utah ada tak naik. Sebab tak kena dalam hidup. Kita ni kalau ikut orang kan. Memang kita ni tak betul langsung. Dalam hidup kita. Jangan hidup dengan kata orang. Hidup dengan kata Allah. Barulah kita layak masuk bulan Ramadan. Barulah kita layak masuk dalam kubur. Bila kita menghadap depan Allah, tak mari nyesal bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Hamba rasa cukup dah. Sekadar ni lah. Sejam setengah hamba kecil ni. Mudah-mudahan dalam temuan sejam setengah hamba kecil ni, hamba harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang yang hidup yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Sentiasa hidup dengan nasihat-nasihat dan kita ikut benda nasihat-nasihat yang baik. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita. Biar Allah, kita janji sama-sama kita. Biar kita boleh kumpul juga di dewan ilmu ini di tiap-tiap pagi Jumaat gini. Orang yang sama juga akan berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan nabi dan para rasul tiap-tiap pagi Jumaat gini. Mudah-mudahan tempat ni Allah jadikan tempat yang diberkati dan siapa yang mencetuskan idea yang baik ini, mudah-mudahan Allah wiyah pahala berterusan dalam hidup kita. Siapalah majlis ini berhenti. Tak berhenti dah waktu tu, berhentilah pahala-pahala. Ini dia akan jadi demikian. Kita ni tiap-tiap pagi Jumaat gini kan, pakat mari dah. Mari tiap-tiap pagi Jumaat gini. Mudah-mudahan bila kita mari dengar metal ya. Tak lama pun kita dengar. Habis-habis tinggi sejam setengah je Ustaz kecek ni. Jadi mudah-mudahan dengan cara gitu tu, dia akan banyak manfaat yang kita dapat dalam hidup kita ni. Bawa anak-anak kita, bawa keluarga-keluarga kita ni, biar kita ni di antara orang-orang yang bila kita tak ada seksa, orang tolong doa ke kita. Acak-acak kali mana lepas ngajar di tempat-tempat gini kan, hamba harap supaya pakat-pakat baca doa lah. Kita doa kepada orang yang mati di kalangan kita ni, walaupun dia dah dalam kubur tapi dia dapat pahala juga. Setiap pagi Jumaat ni mari pahala-pahala pada diri dia. Kerana amalan-amalan yang dibuat pada tiap-tiap pagi Jumaat gini insya-Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah sekalian, sebelum hamba serah balik pada pengurusi ni,
depan ni jemaah sekalian ada kitab ambo karya. Ni kitab ambo karya diri ni. Ambo karya kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati kita nak buat gapo dia. Dalam kitab ni pada muka surat 47 ada doa yang ambo boleh daripada tok guru ambo ngaji ketika ambo ngaji Mesir dulu. Tok guru ambo dia cerita, dia kata Rasulullah dekat dengan dia dengan sahabat-sahabat dia ajar doa pada Abu Hurairah. Dia sebut ada Abu Hurairah mu nak doa kalau mu tahu mu nak mati, tanda-tanda nak mati itu ada dah pada diri kamu. Mu baca doa ni kemudian mu mati, tepatmu dalam syurga Allah dan Allah haraikan jenazahmu dihumbai ke dalam api neraka Allah. Lalu Abu Hurairah tanya, gapo dia doa tu ya Rasulullah? Rasulullah ajar doa ni Abu Hurairah baca, Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat, siapalah kau tok guru ambo ketika ambo ngaji Mesir dulu. Tok guru ambo pula dia kata, mu ikut aku baca mu ikut. Lalu tok guru ambo baca, kemudian ikut ramai-ramai. Bila ikut ramai-ramai tu habis dah sebut tu, dia sebut aku ijazahkanlah doa ni pada kamu sekalian. Bila gitu tu kita pun jawab, kami terimalah doa ini. Pagi ni ambo nak baca juga doa ni. Jemaah ikut doa yang ambo baca ni. Doa yang ambo baca ni jemaah pakat ikut belakang. Bila habis ambo baca doa ni, ambo sebut saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh biar sambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita dapat juga ijazah doa ni dalam hidup kita ni. Lepas ni jemaah buat amalan lah, ajar ke anak-anak kita, ajar pada keluarga kita doa yang mau nak baca ni. Tuan-tuan perhatikan sekali ikut. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabira Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Jemaah sekalian, tahun lepas ambo karya kitab ni, lagu mana kita nak suruh kita ni dapat mati kita husnul khatimah. Ada dua lah kitab besar. Kitab ni ringkas je, ambo susun balik. Jemaah-jemaah kalau nak pergi ziarah orang sakit, ambo cadangkan bawa kitab ni, wi hadiah pada orang sakit. Lebih baiklah daripada kita wi derian musakin, wi buah naka, buah cepedok tu. Kita wi kitab-kitab gini ni hadiah ni jauh lebih baik dia panggil. Bila kita wi ni maknanya orang-orang situ, orang yang sakit tu dia faham lah, maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamuk, lajak dia panggil. Jadi kita wi hadiah-hadiah gini ni biar orang kita ni bila meninggal dunia mati dia tepat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo karya kitab ni bawalah keluarga kita ke syurga Allah. Lagu mana nak bawa keluarga ke syurga Allah? Ambo susun. Kemudian ada lagi kitab baru keluar daripada saya ambo Ustaz Mukhtar Seni. Dia karya kitab hadis-hadis tentang politik Islam. Tentang politik. Ambo sebut tadi dalam Islam ni ada politik. Cuba kita belajar balik hadis-hadis Rasulullah.
Ada politik ya, Rasulullah cerita lagu mana politik Islam. Parahan sekali baca kitab ni. Kemudian ambo kara kitab ni, syurga ganjaran terindah. Kitab ni adalah siri kepada yang terakhir daripada kitab malam pertama di barzah, kemudian khabar daripada barzah, kemudian berita-berita daripada barzah. Ambo kara siapalah ambo kara mengenai neraka, kemudian syurga. Syurga ni bila parahan sekali baca, kita rasa macam kita nampak tempat kita dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita tahu kalau kita mati, kita nak syurga lah ke mana Allah sediakan pada diri kita. Ambo susun dalam bentuk bahasa-bahasa Melayu kita ni dah. Sebab dalam kitab Arab banyak, tapi orang kita tak boleh nak baca kitab Arab. Amal orang kita baca kitab Melayu pun tak boleh baca. Jadi oleh demikian ambo susun dalam bentuk bahasa yang mudah. Ambo karya kitab ni kerana ambo bangunkan ma'at tahfiz. Belakang ambo ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Ambo buat di macam tempat tok tua ambo ni. Ambo tambuk tanah. Kemudian ambo bangunkan ma'at tahfiz 13 tahun yang sudah. Lo ni lebih kurang 13 tahun dah sekolah tersebut. Kemudian ambo bangunkan di Jerantuk Pahal, tempat ambo lahir. Kemudian ambo bangunkan juga di Shah Alam, tempat ambo sekarang berada ni. Ambo duduk di Shah Alam. Kemudian ambo bangunkan juga selagi di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi tu di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Ambo buat sekolah situ lagi. Kemudian yang terbaru ni ada orang Terengganu ni, dia wakaf ke ambo tanah sebelah 8 ekar setengah di Jalan Kuala Telemung. Masuk jalan ke Kuala Telemung tersebut, dekat Kuala Terengganu tu, ambo bangunkan ma'had tahfiz lagi situ. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang ngapal Quran. Ambo ambil anak-anak yatim orang miskin, ambo tanggung mereka menghafal Quran ni sendiri. Alhamdulillah setakat ni pelajar-pelajar hok ngapal ni gak, alhamdulillah keluar sambung ngaji siapa ke Jordan, ngaji siapa ke Johannesburg dan sebagainya. Belajar ngapal Quran, kemudian sambung belajar dalam bab yang lain pula. Alhamdulillah, mudah-mudahan demikianlah. Anak-anak yang susah, anak yatim dan sebagainya. Baru ni ada seorang anak yatim, dia ngapal Quran setahun, bulan pertama tu dia ngapal 12 juzuk. Sebulan 12 juzuk. Bulan kedua 22 juzuk. Bulan yang ketiga habis 30 juzuk. 3 bulan habis 30 juzuk Al-Quran Karim dia ngapal. Kita ni 30 tahun inna a'tayna inna anzalna. Kita ni duk ngapal hak tu dah. Tu pun tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Nak sebutnya kita ngapal. Ya dia ni ada orang yang Allah beri kelebihan demikian. Hamba buat karya kitab-kitab gini ni untuk dana untuk sekolah hamba. Parahan sikit mudah-mudahan kita dapat kitab-kitab gini ni buat amalan pada diri kita. Kemudian hamba tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu di Jalan, di Kampung Krong Pinang. Hambanya asal hamba pergi camuh, tengok ada anak-anak yatim piatu, cek-cek ya. Asal pelajar 22 orang. Lah ni ada lebih kurang 900 lebih pelajar yang ngapal Quran. Hamba ambil demo, tanggung mereka menghafal Quran. Sebulan hamba dengan saya ni duk atas lebih kurang 30,000 40,000 ringgit sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar ni. Lagu mana cara hamba buat? Hamba suruh demo pera lebah tersebut hasilkan madu tu mereka ambil, mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, mereka doa pada Allah. Demo atas ke Shah Alam, hamba gunakan madu tersebut untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, hamba kata minum air madu. Bapa ni hamba pergi Bangor, dia kata ustaz, hamba capur madu, minyak zaitun dan hamba tersaldak ni, dia kata hamba buat amalan turun gula dalam darah hamba ustaz daripada kadar baca ayat 22 lah ni jadi 9 ataupun 7 sebab ni kelebihan dia panggil. Hamba sendiri pun kena batu kara sekali. Kena batu kara tu hamba minum air madu, tubik batu kara tu sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidupmu ni makan madu, kata Rasulullah. Buat amalan dalam diri kita lah. Cuba perhatikan sikit buat amalan demikian. Lepas tu hamba buat di Shah Alam tu pusat rawatan Islam. Pak mari ngadu malam-malam mipi air, mipi rumah lama, mipi ustaz dia kata ular macam-macam gaya. Kadang-kadang dia kata belakang ni sakit, bangun tidur malam-malam tidur gigi ni bunyi kak. Gapo ni ustaz? Hamba jawab ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Kena gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah rasa. Hak tu senyum-senyum dah kita ni. Hambanya ambil minyak zaitun, hamba tersaldak, hamba capur dalam bentuk krim gini. Parahan sikit cuba buat amalan. Letak belakang. Sikit-sikit dulu. Sebab biasa kalau ada, biasanya dia akan jadi panah teruk. Panah ya teruk.
Kemudian perhan sikit sapu di sendi-sendi. Sendi-sendi itu ada kita ni, di ujung-ujung kaki kita tu, hak kebah-kebah kita rasa tu, cuba kita sapu semua malam-malam. Mudah-mudah dia akan hilang sikit-sikit insya-Allah. Kalau jemaah tak boleh juga, hak semua hamba sebut ni tak boleh juga, tolong ambil pamphlet ni lah. Pamphlet sekolah hamba. Pamphlet ni hamba duk buat di macam ni, dewan makan. Dewan makan di macam tu sendiri atas sawah padi tu. Hamba nak buat dewan makan untuk pelajar insya-Allah. Kalau parahan sikit ada masa, pergi ke mana-mana bank hak ada ni, bank Islam ke, cacat depan bank tu, maya sunat istikharah dulu sebenarnya. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita. Mudah-mudahan pahala-pahala pada kita bulan Ramadan ini dia berpanjangnya dalam hidup kita insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ma baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Jadi sebelum balik tu kita ada majlis pelancaran sikit. Kita persilakanlah Ustaz untuk tampil menyempurnakan pelancaran kempen vaksinisasi. Seterusnya majlis mempersilakan Fadil Ustaz Wazhar untuk menyampaikan sedikit cenderahati tanda kenangan kepada Ustaz. Jadi minta perhatian hak belakang tadi tu, yang mana ambil kursi daripada gerai-gerai penjaja kita tu minta hantar balik.